sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram. Selamat kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Bukan sekadar cerita seram. Ya, tak betul pula. Ya, terima kasih. Kita kembali bersama dengan rancangan Malam Seram. Dan seperti biasa, Malam Seram iaitu setiap hari Sabtu, ni pun dah melangkahkan kaki ke hari Sabtu, dibawakan khas untuk anda oleh penaja kita, ya, Brotherhood of Agent Hartanah. Hashtag Tim Mirzafai, yang mana kita pun tahu telah pun menyediakan khidmat tentang jual beli hartanah di Singapura ini selama lebih daripada 10 tahun, dan baru-baru ini untuk tahun 2020 inilah kedudukan mereka dari segi kedudukan posisi sebagai seorang ejen hartanah yang bertauliah. Lebih daripada 1000 ejen hartanah, kedudukan 28, di tempat 28 kita ada Fai Muni, dan di tangga ke-36 kita ada Mirza Subari, yang mana kedua-duanya adalah dalam satu pasukan yang sama, ya, menjual beli hartanah bersama dengan hashtag Tim Mirzafai. Bagi yang berminat untuk menjual isi, ya, hari ini kita ada temu bual. Saya akan ambil masa anda sedikit untuk penaja kita sampaikan, ya, kalau anda ada rumah eksekutif kondominium, ada kondominium, anda nak jual rumah anda, mungkin dah sampai tempoh 5 tahun, nanti akan dikongsi sama informasinya bersama dengan hashtag Tim Mirzafai. Hubungi Mirza Subari di 3832145 ataupun Fai Muni di 83338555, ya. Mirza Subari 83832145 dan Fai Muni di 83338555. Selamat malam kepada geng Momok semua. Momok Kapten, Momok Sarjan, terima kasih kerana sudi melanggani konten berbayar Malam Seram, dan terima kasih saya ucapkan juga kepada
moderator yang bertugas setiap malam menjaga ketenteraman live chat, dan kepada semualah yang menyokong rancangan Malam Seram, The Horror Talk Show bukan sekadar cerita seram. Kalau sudah bersedia, saya nak berkongsi dengan anda kisah yang pertama pada tengah malam ini dengan tajuk dia nasi. Betul, kangkang. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya adalah nama samaran Casey. Casey boleh panggil saya Lin. Saya ingin berkongsi satu kejadian yang pernah saya sendiri lakukan. Tapi sebelum tu saya ada sebab, alasan kenapa saya buat macam ni. Satu ketika dahulu, pernah tercetusnya satu titik hitam dalam sejarah hidup saya. Yalah Casey, saya ni seorang isteri. Kalau tanya isteri-isteri yang lain, semua akan semua akan mempunyai perasaan yang sama. Kahwin, berumah tangga dan sayangkan suami hingga ke hujung nyawa. Saya memang cinta dan sayangkan suami saya. Saya tak akan boleh terfikir waktu-waktu yang suami saya terpaksa tinggalkan saya kerana kematian ataupun ketika hidup meninggalkan saya. Saya memang tak boleh terima dan tak boleh terfikir. Jadi apa yang berlaku, Casey? Kadang-kadang kita setia, tapi pasangan kita tak tahu apa isi hatinya. Suami saya, dipendekkan cerita, bermain kayu tiga, mempunyai skandal. Mula-mula dapat tahu, sebagai seorang isteri kita tahu gerak-geri naluri suami. Tak pernah buat ni, tiba-tiba buat ni. Yalah contoh, suami saya ni, dia jenis yang pemalas sikit. Bila bab-bab nak cukur jambang ni, kadang-kadang berserabut. Dah saya ingatkan, baru dia cukur. Nak pergi kedai pun malas. Tapi tiba-tiba pada waktu itu rajin ke si, muka sentiasa bersih. Jadi saya pandang suami saya macam ada benda tak kena, tapi tetap saya bersangka baik. Lama kelamaan pecah tembelang. Pecah tembelang ke si. Dapat tahu sekarang ni zaman media sosial kan. Saya kadang-kadang ternampak perempuan ni, selalu kalau suami upload, mesti nama dia akan muncul, like gambar-gambar. Setiap gambar suami mesti dia like. Saya pun tengok perempuan ni, tiba-tiba Instagram dia satu waktu tu dia memang private, Casey. Private. Entah macam mana satu waktu tu dia unprivate Instagram account dia. Mungkin dia nak masuk competition lah, sebab saya ternampak satu post. Jadi kemungkinan competition tu memerlukan dia untuk unprivate Instagram account. Saya pun bila dapat masuk, Casey, macam nak gugur jantung, Casey. Saya nampak gambar-gambar suami saya dengan dia tengah berpeluk dekat restoran makan. Dengan saya pun jarang nak bawa keluar. Mana hati tak remuk, Casey. Saya nampak tapi saya tak pernah tanya dia, sebab saya tak nak dia tahu yang saya sudah tahu. Tengok saya scroll semua. Scroll screenshot. Sebab kalau di private balik account dia, saya dah tak nampak tu semua. Screenshot banyak, Casey. Sampaikan ada satu tarikh yang suami saya cakap dia terpaksa pergi ke KL selama 1 hari. 1 malam dia pergi KL katanya. Sampai KL telefon kena extend 1 lagi malam kerana ada problem.
business trip 2 malam pergi KL dengan perempuan durjana. Jadi sekarang ni saya dah beritahu Casey betapa sayangnya dan betapa saya nak menjaga rumah tangga. Sampaikan suami buat salah, saya nak tegur, saya tak, saya simpan. Jadi dah faham Casey. Tak ada jalan lain Casey. Saya jumpa bomo. Tok, tolong saya Tok. Suami saya dah tak setia dengan perempuan lain Tok. Macam mana saya nak buat suami saya setia? Mudah nak buat kamu suami kamu setia. Mudah. Kena ikut apa yang aku suruh buat. Jadi, boleh jadi, pasti jadi. Saudara para penonton Malam Seram, saya jumpa bomo ni arahkan saya. Dia kata, pernah tak kau dengar nasi tangas? Alah, nasi kangkang. Kau masak lauk, suami kau mesti akan makan kan? Gunakan nasi tu, suruh dia makan. Saya diajar Casey. Casey, saya kongsi dengan Casey saja apa yang saya buat. Tapi jangan bacakan, takut nanti orang ikut. Saya akan skip. Saya buat Casey. Mula-mula dia tak nak makan. Masak lauk, masak nasi, tak nak makan. Akhirnya dia makan. Selepas dia makan, dia mula pula melayan saya macam kami baru kahwin dulu. Sekejap-sekejap sayang. Sekejap-sekejap sayang. Nak duduk sebelah pun, saya dekat dapur tengah buat kerja. Sayang, duduklah sini, temankan abang. Sayang, abang rindu dekat you. Telefon sekejap-kejap tengah kerja telefon. Perempuan tu tak tahulah apa yang dia buat. Mungkin agaknya merana kot. Saya teruskan benda ni. Casey nak dekat lebih setahun Casey. Lebih dari setahun. Nasi kangkang. Saudara para penonton Malam Seram, selepas lebih setahun, tiba-tiba waktu saya buat benda ni dalam bilik tidur, saya terpandang ke arah cermin. Refleksi yang saya tengah buat benda ni. Saya menangis. Ya Allah, apa yang aku buat ni? Suami aku dah tak sayang aku lagi. Sampai gini sekali. Casey, saya menangis. Periuk nasi masih dekat lantai. Saya dekat dalam bilik menangis. Saya angkat balik periuk tu, taruh dekat dapur. Suami balik kerja, peluk-peluk saya. Casey, akhirnya nasi tangas, nasi kangkang yang saya buat untuk suami dah makin lama tu dah tak mujarab sebab saya dah tak buat lagi kan. Untuk pengetahuan semua, sekali suami makan masakan kita, suami akan cari kita, akan terbayang-bayang, akan sentiasa ingatkan kita selama 3 hari Casey. Setiap hari saya boleh masak dan saya boleh buat, ataupun setiap 3 hari saya kena buat. Lama-kelamaan saya memang sedih. Suami pun dah balik pattern dengan bekas skandal dia. Saya baru sedar yang perbuatan saya ni salah Casey. Orang ambil hak saya memang salah, tapi saya melakukan suami saya macam tu pun memang salah. Akhirnya saya dah tak buat lagi. Benda tu tak mujarab. Seperti dikatakan, suami kembali dengan bekas skandal dia. Last, kami berpisah.
Sekarang hidup saya sedihlah fikirkan masa tu. Tapi tidak semestinya saya tak bahagia. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara, itu kisah daripada nama siapa tadi? Nama samaran, email. Sekejap saya scroll atas. Lin, okey. Kisah dari Lin yang berkongsi tentang nasi tangas ataupun nasi kangkang. Beliau ceritakan dia cuba establish a point di mana kenapa dia buat benda terkutuk ni. Sebab ini, kekasih hatinya dirampas orang. Kekasih hatinya luangkan masa dengan orang lain. Kekasih hatinya berpelukan dalam gambar Instagram yang mana akaun Instagram tu sepatutnya private. Dia nampak semua, memang tengah scroll kan. Saya rasa dia punya hati tu mesti terguris. Setiap kali dia scroll, nampak suami berpelukan dengan si perampas. Dia mesti aduh. Dia scroll lagi nampak, aduh sakit. Aduh, Lagu apa tu Kadang-kadang nyanyi tapi tak tahu lagu apa tu. Mungkin boleh tinggalkan komen. Tapi perbuatan dia lah. Dia masa tu mungkin tak boleh fikir sangat. Dia hanya fikir, aku nak suami aku balik, tak ada orang boleh ambil suami aku. Aku nak suami aku balik, aku tak ada cara lain. Aku jumpa dengan Tok Bumo ni. Tok Bumo kasih kata solusi. Dan betul, dalam setahun lebih suami dia sayangkan dia. Dah macam dating dulu lah, baru-baru sampai satu waktu tu dia nak buat benda sama. Tiba-tiba dia terpandang cermin. Kesedaran mula timbul. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, saya akan bacakan kisah selanjutnya, saudara, dalam rancangan 1 jam yang dibawakan khas untuk anda, ditajuk oleh #Tim Mirzafai. Berteman dengan saya, Casey. Jangan lupa 83832145 ataupun 83338555. Ini kiriman seterusnya datang daripada mana tadi tu? Email lah. Ini dia. Okey. Begini pengalaman yang diceritakan. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aileen. Saya nak berkongsi satu kejadian dalam rancangan Casey Malam Seram. Kata Aileen, saya ni gemar tidur lewat Casey. Tapi bukan tengok handphone, bukan tengok YouTube. Saya gemar tidur lewat sebabnya saya mempunyai hobi menjahit. Saya akan buat knitting lah. Katanya knitting bukan menjahit lah. Knitting tu mengait lah. Mengait, tu perkataan dia. Saya suka membuat artwork itu dengan mengait, knitting pada waktu malam. Nanti duduk sambil dengar rancangan Casey, saya akan buatlah knitting. Jadi ada kalanya saya akan mengambil tempah, tapi itu pun tempahan daripada kawan-kawan yang rapat, ahli keluarga, saudara mara. Yang lebih saya memang tak layan. Dipendekkan cerita, waktu tu saya tengah duduk dekat satu bilik ni. Bilik ni memang bilik khas saya gunakan dan saya buat untuk buat kerja-kerja mengait dan kerja-kerja menjahit. Jadi tengah duduk ni, tengah buat knitting ni, tengah buat sambil tu dengar rancangan Casey. Tiba-tiba saya perasan Casey. Saya perasan lalu depan bilik yang saya tengah duduk tu adalah ibu saya. Ibu saya lalu tengah buat, nampak ibu. Ibu. Buat apa tu? Ibu saya tak jawab, Casey. Ibu. Saya yakin saya nampak ibu saya jalan depan mata saya. Ibu. Daripada duduk saya berdiri. Saya letak bahan-bahan mengait tu dekat tepi. Saya jalan sampai depan pintu. Saya tengok dekat ruang tamu, tak ada orang, ruang tamu gelap. Saya pergi bilik ibu saya, buka pintu. Ibu saya tengah tidur dalam bilik. Siapa saya nampak tadi tu, Casey?
cerita dia belum habis kat sini. Sebab pengalaman saya ni berlaku pada waktu malam. Setiap kali mengait tengah dengar rancangan Casey, mesti terjadi sesuatu. Dalam rumah pernah bunyi kucing, Casey. Sound effect spontan Dalam rumah tengah tidur, suami tengah tidur, saya tengah duduk sibuk mengait, dengar bunyi kucing. Kucing mana pula masuk dalam rumah? Pintu tutup, pagar tutup, tingkap tutup. Macam mana ada kucing? Abang, saya ni jenis penakut kucing, takkan nak pergi cari. Bang, bangun bang. Suami bangun. Ada apa? Bang, ada bunyi kucing bang dalam rumah. Suami terus bangun ke si? Bangun, turun dari katil, tengok bilik sebelah, tengok bilik mak. Waktu tu ibu saya tengah tidur. Tengok dekat ruang tamu, dekat dapur, tak ada pun kucing. Suami masuk balik, tidur dalam bilik. Saya dengar sekali lagi bunyi kucing tu muncul. Casey kejut suami lagi. Bang. Suami bangun, bunyi itu hilang. Lama Casey tunggu 10 minit. 10 minit pun tak muncul-muncul bunyi itu. Saudara para penonton Malam Seram, saya dah tahu ada sesuatu tak kena dengan rumah saya kan. Jadi untuk beberapa hari seterusnya, saya putarkan bacaan surah-surah suci Casey. Sepanjang hari sampai ke malam, ayat suci on. Tak ada Casey, tak ada waktu dia berhenti. Bila kita dekat rumah, kita akan on daripada pagi sampai ke malam. Selepas tu dah tak ada dah benda ganjil, dah tak ada perasaan takut. Pelik kan? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, Malam Seram akan kembali dengan beberapa lagi kisah sebentar nanti. Tapi sekarang apa kata kalau ada kisah boleh kirimkan pada Casey voice note voice note, kirimkan Casey, saya ada voice note kisah saya tentang apa dan anda rakamkan suara. Pastikan suara anda tu tidak terlalu kuat takut nanti ataupun dekatlah dengan phone anda, takut nanti bunyi berdempik. Dan juga pastikan anda yang nak berkongsi kisah tu kisahnya jangan terlalu panjang Baik, kita teruskan. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kisah saya yang bertajuk Siapa tu? Jom. Assalamualaikum Casey dan semua pendengar Malam Seram. Waalaikumsalam. Saya Aziz, berasal dari Muar Johor. Saya nak kongsikan cerita yang saya lalui ketika bersekolah, iaitu ketika saya di tingkatan 4, iaitu sekitar tahun 2004. Sekolah saya ni, untuk pengetahuan Casey, dia dibina pada tahun 2000 atau 1959 gitulah. Dan saya merupakan batch pertama sekolah itu ketika sekolah itu mula dibuka, iaitu tahun 2001. Tapak asal sekolah tu memang hutan lah. Dan para pelajar memang dah biasa kalau setiap hari perhimpunan akan nampak taburan garam, titisan-titisan darah di tangga-tangga sekolah, di setiap blok. Kadang-kadang kami nampak calitan darah di dinding-dinding sekolah yang ketinggiannya memang susahlah untuk kami para pelajar nak capai, dan memang agak mustahil calitan darah tu pelajar ataupun manusia yang buat. Dan titisan darah tu bukan sekali, memang boleh dikatakan hampir setiap hari kami akan nampak titisan darah baru yang segar, terutamanya pada waktu pagi. Ialah sebab nanti bila dah masuk tengah hari, cleaner akan dah kemas, jadi darah tu dah mula pudar ataupun dah hilang lah kan, sebab cleaner dah cuci lantai tu. Dan memang setiap pagi kami akan nampak titisan baru, titisan darah yang baru. Kisah yang berlaku pada saya ni
saya mempunyai habit iaitu suka pergi sekolah seawal pagi yang mungkin, iaitu orang panggil gelap gelita lagi dah keluar. Tahu. Jadi sesudah subuh saya akan keluar rumah seorang diri, naik basikal kayu sampai ke sekolah. Sebab jarak rumah saya dengan sekolah tak terlalu jauh lah, dalam 5 minit macam tu. Sampai di sekolah pada pagi tu, saya rasa macam lain macam sikit lah. Macam cuaca dia sejuk, lain macam, lain daripada yang kebiasaan saya rasa. Jadi saya abaikan sajalah. Sebab saya ni nak kata berani sangat tidak, nak kata penakut sangat tidak. Sebab saya suka fikir positif. Jadi saya datang sorong basikal sampai ke tempat parking basikal. Jarak dari pagar sekolah nak ke tempat parking basikal yang terletak di belakang bangunan sekolah, bersebelahan dengan kantin, boleh dikatakan agak jauh jugalah. Sebab kami para pelajar tak dibenarkan mengayuh basikal ke dalam sekolah. Jadi kami kena soronglah dari pagar sekolah ke tempat parking basikal. Jadi nak dijadikan cerita, semasa saya sedang menyorong basikal saya tu, saya nampak ada seorang lagi pelajar. Yelah, sebab baju putih semua kan, sedang menyorong basikal dia lah nak menuju ke tempat parking basikal. Jarak antara saya dan pelajar tu lebih kurang 200 meter macam tu lah. Jadi suasana sekolah memang agak gelap masa tu sebab lampu tak dibuka semua. Lampu kantin pun dia buka satu saja. Jadi memang saya nampak pelajar ataupun orang yang di depan saya tu sama-sama. Tapi saya boleh nampak lah baju putih sedang macam berjalan sorong basikal sesuatu macam tu. Jadi saya ni terdetik lah dalam hati, ada teman lah. Bagus juga ni, sebab tempat parking basikal tu memang tersorok dan agak gelap. Jadi kalau saya nak sorang-sorang tu macam seram lah sikit kan. Kalau ada teman ni okey lah juga. Jadi saya ni pun macam mempercepatkan perjalanan saya tu menyorong basikal. Sampai saja di tempat parking basikal, dah sudah kunci basikal semua sekali, saya carilah. Mana basikal orang yang aku nampak lalu depan aku tadi ni kan? Sebab saya tak nampak ada satu pun basikal yang ada dekat situ. Saya lah orang pertama yang sampai pada hari itu. Jadi saya ni cepat-cepat parking basikal, terus pergi ke tempat Pakcik Gad. Saya tanya Pakcik Gad, Pakcik, tadi ada budak lain tak masuk selain daripada saya? Pakcik Gad tu cakap lah, tak adalah, awak lah orang pertama sampai hari ni selepas Pakcik. Saya apa lagi, bila Pakcik tu kata saya orang pertama, terus ambil bangku duduk sebelah Pakcik tu. Sampailah kawan saya yang lain datang dan kami pun duduk ke tempat tapak perhimpunan. So saya macam sampai hari inilah saya terfikir, betulkah itu benda yang saya nampak kat depan saya tu adalah benda tu ataupun hanya mainan mata saya saja? Sebab nak kata mainan mata macam tak logik lah kan. Sebab saya memang nampak benda tu bergerak seperti menyorong basikal, sangat jelas walaupun dalam keadaan sama-sama. So itu sajalah cerita yang saya nak kongsikan dengan penonton dan pendengar Malam Seram. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang jelas, suaranya bagus, jalan cerita yang menarik, dan terima kasih kerana sudi berkongsi kisah melalui rakaman suara voice note dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram, berikan KC lebih kurang 4 minit untuk saya ketengahkan ya. Ini temu bual saya bersama dengan hashtag Tim Mirza Fai, iaitu Mirza Subari dan juga Fai Muni. Saya telah pun pergi ke Pantai East Coast lah, saya rasa 2 hari lepas agaknya. Dan kalau yang ikut social media KC, saya ada upload gambar, ada upload video kan. Dan mana tadi yang ini saya temu bual, berikan 4 minit tentang kalau anda yang memiliki hartanah
privat ataupun isi kondominium dan anda memang nak jual, kita dengar sedikit pengalaman nasihat oleh kedua-dua #Team Mirzafai. Jom. Okey saudara, nampak tak belakang pokok-pokok ni, kita sekarang ni di waktu pagi berada di tepi pantai bersama dengan #Team Mirzafai. Rancangan 1 jam ditaja dibawakan khas untuk anda oleh #Team Mirzafai yang dah pun membantu mendapatkan pelanggan-pelanggan rumah idaman mereka. Jadi dengan tidak membuang masa, mereka berlatar belakangkan laut Laut East Coast yang cantik. Apa khabar Mirza dengan Fai? Baik, thank you. Terima kasih kerana sudi datanglah dekat rumah saya ni. Rumah saya tepi laut. Rumah tepi laut. Jadi hari ini kita nak cakap tentang hartanah isi dengan kondominium lah, khususnya private kondominium ni. Mungkin apa yang Fai nak sentuh selepas 5 tahun lah pemilik isi eksekutif kondominium, yang ada kondominium ni sendiri, apa yang mereka boleh lakukan? Okay, so kalau example isi and also kondominium, right KC? Okay, isi ni macam sama juga macam HDB. Okay, dah lepas 5 tahun you dah boleh plan to sell. Kadang-kadang kita ada klien before 5 tahun, dia dah call kita to plan to sell or what is their next move. Okay, so kita ada juga macam klien macam daripada 2 bilik ke 3 bilik tinggal kat isi ke kondo. They say, Fai, I want to upgrade my lifestyle. Okay, so jangan terkejut. Okay, some of them actually pergi for 4 bedroom ataupun ada yang berani pergi ke landed property isi. So is before this we will do dia punya financial calculation semua tu, right? Okay, so isi dengan kondo yang baru turn 3 years or 5 years. Okay, so macam HDB juga. Okay, so once you are in the peak, dah 5 tahun je, kalau you nak jual jangan tunggu lama. Okay, terus jual, right? That is the best time. Kalau tak, lagi lama you tunggu, interest pun makin naik. And sekarang we see a lot of demand lah, for isi that just turn 5 years. Jadi kalau pemilik kondo sekarang ni ada kondominium yang ada isi, mereka nak jual rumah yang mereka miliki dah pun 5 tahun, apakah mungkin yang perlu mereka siapkan? Okay, of course. So jumpa kita tu memang of course the first step to better things to come lah. We will check diorang punya financial background, diorang punya financial strength. Nak tengoklah gaji husband berapa, gaji wife berapa, CPF contribution every month berapa, and so on and so forth. So before we will discuss from nak naik pergi 2 ke 3 bilik atau 3 pergi 4 bilik. Currently kita ada klien yang from 3 bedroom, tak nak ke ECB, nak naik ke kondo penthouse. Dia nak yang master bedroom tingkat 2. Dan tingkat 2 tu ada jacuzzi. So facing the whole of Woodlands. Nanti kita akan get the banker to call lah klien kita ni, nak tengok berapa dia boleh pinjam untuk pembelian seterusnya lah, and so on and so forth. So the cash that diorang boleh gunakan ni untuk membiayai pembelian kondo berikutnya, iaitu upgrade lah. Kita cakap tentang upgrade ni, mereka boleh gunakan cash proceed from the sales yang mereka jual rumah kondo sekarang ni. Betul. Mungkin ada keuntungan dari situ, boleh. Berapa peratus tu boleh gunakan? We need to set aside 5% deposit untuk cengkeram untuk rumah yang lagi satu tu. Dan kemudian boleh gunakan cash sendirilah. Anda punya duit simpanan sendiri. Betul. Yang seterusnya boleh gunakan tak CPF? Semua pun boleh. Semua? As long as you belum turn 55 years old, kan? Selagi sebelum 55, apa yang CPF masuk balik dalam ordinary account, you can use everything for your next purchase. Okay, so KC sekarang kita tengok macam there's high demand. Even we ourselves pun kita ada klien yang daripada 4 bilik Punggol ataupun 5 bilik di Woodlands. Okay, mereka they want to upgrade their lifestyle, right? Okay, so ada yang tengah isi yang tengah orang cari sekarang, maybe in Woodlands example, okay, is in Forestville dengan in Twin Fountain. Okay, which dia orang most of this will turn 5 years old. Okay, in demand pula in Punggol ada a few macam Amore. Sekarang kita ada banyak youngsters who wants to beli kondo yang ada macam
Macam tropik ada banyak pokok-pokok. Diorang suka macam hijau-hijauan. Sesuai lah kita datang hari ni kat sini kan. So kalau diorang in favor of this kind of condo, then most likely diorang boleh pergi Ecopolitan lah. Kalau nak jual rumah anda tu, kena periksa dahulu financial status anda, adakah cukup untuk membiayai rumah yang anda bakal beli tu selama lagi kurang berapa? 20-30 tahun mungkin jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut yang nak jual rumah, anda carilah jual isi kondominium anda dah 5 tahun ni. Mirza dan Fai akan sedia membantu anda. #Team Mirza Fai. Jangan lupa untuk hubungi Mirza Subari di 8383-2145 dan Fai Muni di 8333-8555. Jadi sekarang ni kita pun dah habis berbual. Apa kata kalau kita masuk dalam air, kita berenang. Mirza, boleh berenang? Boleh, insyaAllah. Tepi-tepi je. Jom, let's go. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih Mirza Fai yang berkongsi sedikit ilmu pengetahuan tentang rumah kondominium isi dan juga kondominium yang biasalah, private kondominium. Dan kita akan kembali dengan kisah sekarang ini. Ini datang daripada kiriman Juliana, betul nama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Juliana, saya nak berkongsi satu kejadian. Mohon maaf kalau cerita saya pendek lah. Waktu tu saya dengan tunang saya dalam kereta, saya yang driving. Tunang saya ni dia cuma ada lesen motor. Jadi saya drive. Tiba-tiba kita dua-dua ni peminat rancangan Casey sejak zaman Misteri Jam 12 dulu. Sampailah Casey pergi ke YouTube. Tercetus idea Casey. Tunang saya cakap, jom lah kita pergi adventure. Adventure tu kira macam urban explore lah, tempat-tempat seram. Selalunya itulah terms yang digunakan. Jadi tunang saya ajaklah, kata Juliana. Mula-mula I don't like the idea, sebabnya takutlah kan. Lepas tunang saya pujuk, saya kata okey lah jom. Tapi the problem ni saya yang driving, tunang saya tak driving, dia duduk sebelah. Saya terus memandulah. Dipendekkan cerita, kita masuk ke kawasan tanah perkuburan Casey. Bila masuk tanah perkuburan yang terletak di Chua Chukang. Bukan Chua Chukang, saya rasa Lim Chukang Salah dia kata Chua Chukang dekat Ang Mo Kio Yang terletak di Lim Chukang. Salah, tu Yo Chukang di Ang Mo Kio. Chua Chukang saya rasa dekat daerah mungkin bukan di kubur lah, kubur tu Lim Chukang. Di Lim Chukang, masuk dalam, saya memandu, tunang saya duduk sebelah. Sampai dalam Casey, tiba-tiba kereta yang saya pandu boleh mati. Tengah drive ni, kereta slow down. You. Tunang saya tengok, kenapa? Kereta berhenti, terus mati. Nak adventure, dapat Casey, betul-betul punya adventure ni. Dan tunang saya cakap dengan saya, jangan main-main lah, kat sini pula nak buat main. Saya cakap dekat tunang, apa pula I main-main? You pergi I nak ke stuck dekat sini? Saya cuba hidupkan enjin. Cekik. Tak boleh hidup. Ya Allah. Casey cuba hidupkan enjin beberapa kali, tak boleh hidup. Akhirnya tunang saya ni bangun dari tempat duduk, keluar daripada kereta. Bila dia buka saja pintu kenderaan, dekat luar dengar bunyi cengkerik kuat sangat-sangat. Dia pun konon pergilah depan. Sebenarnya tunang saya ni pun tak tahu. Buka hood. Saya pun buka hood. Jadi bila hood tu naik kan, tunang saya terhadang dengan hood tu. Konon tengah tengok lah enjin ke bateri ke, tak tahu apa dia buat. Saya cuba hidupkan enjin lagi. Dia kata nanti. Kena marah Casey. Tiba-tiba tunang saya pun tutup balik. Bila tunang saya tutup balik,
Tunang tengah berdiri depan kereta kan. Saya sedang memandang dia. Belakang dia, jarak dalam 10 meter belakang tunang saya, ada susuk tubuh yang sedang berdiri. Tapi nampak bahagian belakang, rambut dia panjang mengurai ke si. Jadi bila tunang saya cakap, start, enjin. Saya ni tercegat dekat dalam kereta, tengah pegang steering wheel, tengah tengok belakang tunang saya. Start enjin. Saya masih tercegat ke si. Tunang saya sampai pam. Dia tepuk hood kereta. Saya tersadar. Start enjin. Saya cuba start enjin boleh start. Dalam hati saya ni, wah, pandai tunang aku repair kereta. Nasib baik dia repair. Kesi saya diam. Benda tu by that time saya dah pandang lain. Pandang balik belakang tunang, dah tak ada lagi kesi. Dah tak ada lagi makhluk yang disebutkan awal tadi. Tunang saya pun masuk kereta, kedebam, tutup pintu. Dah jalan. Tengah drive, saya tanya dia, "Oh, pandai you buat kereta? Belajar mana?" "Apa pula I buat apa-apa? I setakat buka, tengok dalam, tutup. You start okey lah. I tak buat apa-apa pun. Tak pegang apa-apa pun," kata tunang saya. Casey, dan kenapa kereta saya tiba-tiba rosak? Lepas tu boleh hidup balik Dan Casey penampakan makhluk belakang tunang saya tu. Kata tunang saya, bila dia tengah nak tengok kononnya apa benda yang rosak tu, dia pun tak tahu. Bila dia nak tutup, dia baca Al-Fatihah Casey. Dia pegang tu hood, dia baca Al-Fatihah, baru dia tutup hood. Adakah itu kemungkinan kita tidak diganggu? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia Nak adventure, tiba-tiba kereta rosak. Seram. Rosak kalau tepi jalan okey lah Rosak di tengah-tengah kubur Melayu, kubur Islam. Jadi tunang dia buka hood dekat depan tu kan, dia tengok tutup balik. Start enjin. Oh, bagus lah tunang aku lah. Padahal tunang tak buat apa-apa pun. Mungkin yang tolong boleh start tu adalah perempuan ataupun susuk tubuh yang belakang tunang anda tu. Mungkin dia datang kan, tunang awak tutup dia macam biar aku tolong. Jadi boleh start enjin lepas tu. Okey, kita akan sambung. Kisah akan berehat seketika. Rancangan 1 jam ini bersama dengan penaja kita #Team Mirzafai. Jangan lupa kalau anda ada eksekutif kondominium dah 5 tahun, lebih 5 tahun anda nak jual, anda carilah Team Mirzafai. Mirza Subari 83832145 dan Fai Muni di 83338555. Malam Seram kembali sebentar nanti. Kita berehat seketika dengan sebuah lagu. Jom Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Kami dah bosan sampai tak tahu nak buat apa. Kami sudah bosan sampai tak tahu nak buat apa. Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? Bosanlah bosan,
buat apa? Bosanlah bosan, nak buat apa? Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara, Malam Seram kembali bersama dengan saya Casey dan lagu tadi daripada members kita daripada Team Talk Malaysia. Terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak saya ni nak start muda Terima kasih kepada members lah, rakan-rakan kita daripada Team Talk Malaysia dengan lagu tadi, Bosanlah Bosan. Lagu ni sebenarnya dikarang dan saya ketengahkan ketika tahun lepas ketika semualah Singapura, Malaysia kena lockdown kan, tak boleh keluar rumah. Kemungkinan lagu ni tercetus Bosanlah bosan, nak buat apa? Bulan Ramadan, bacalah Quran. InsyaAllah semoga umur kita panjang, dapat jumpa bulan Ramadan lagi beberapa hari ni. Okey, saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda, sumbangan super chat, super stiker anda dalam rancangan ini, dan izin Casey baca dululah kiriman sumbangan anda, tanda penghargaan dan juga kiriman-kiriman super chat lah khususnya, dan juga super stiker untuk Malam Seram. Terima kasih Casey ucapkan kiriman super stiker daripada Ida. Terima kasih Ida, terima kasih Cinta Hati Yayang, Kak Tebu Kak Tebu Kak nama dia eja Kak macam kakak, Kak lepas tu space Tebu Kak. Kira nak beli air tebu lah Kak, kopi Kak, Kak Tebu Kak. Jadi perkataan dia terbuka macam nama Black Jack, terima kasih. Anwar Al-Aidrus, terima kasih atas sumbangan super stiker anda juga. Linda Rahim kata, salam Casey, salam pada anda, semoga dalam sihat sejahtera, doakan saya sihat selalu, amin ya. Terima kasih kerana sumbangan anda dan semoga anda juga sihat lah. Kita ada Ishas, Assalamualaikum, terima kasih Ishas sumbangan besar daripada anda. Assalamualaikum Casey, Waalaikumsalam dan geng Malam Seram semua, sumbangan ikhlas malam ni, dan selamat menyambut Ramadan insyaAllah. Ya, Ramadan Ramadan datang saya boleh main lagu Bulan Ramadan. Salah, tu lagu Ustaz Sofian. Ramadan don. Tu betul lagu saya yang ini kiriman seterusnya daripada Azhar Tuan. Love you Casey and geng momok terbaik. Terima kasih pada Azhar Tuan atas super chat anda, dan of course to my brother all, love you too. Wati Rahman, terima kasih sumbangan super stiker anda. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum Casey dan geng. Waalaikumsalam. Single man off duty, maaf lambat masuk. Casey dan geng, makan apa? Saya makan nasi, hotdog, fish cake, kuah, dal, sayur, kacang panjang. Ui. Kak Nurkia Jones katanya, Assalamualaikum Casey dan geng momok. Waalaikumsalam. Vroom. Terima kasih, selamat memandu dan selamat sampai ke rumah. Dan Marley, terima kasih sumbangan super stiker anda. Baik, yang ini saya nak bacakan ni. Ini kiriman datang daripada nama beliau, kejap ini betul ke ni? Oh salah, patutlah saya cari email tadi, tak ada Salah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengar kisah daripada pengirim kita bernama siapa je? Saya takut saya tersebut saya tersebut nama yang salah. Okey. Sekejap Okey. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi kejadian seram ini ketika saya tidur waktu malam. Saya pada waktu itu seringkali terkena gangguan. Dada saya seperti ada yang duduk dan tidak boleh bernafas.
Waktu tu saya cuba bangun, cuba melawan, tak boleh ke si. Seolah-olah saya ni dikawal rapi. Dan hanya selepas saya cuba dan cuba, terbangun, tercungap-cungap nafas saya. Padahal tengah tidur. Tak boleh ke si? Saya ni tidur, Casey. Bila tidur, saya tak miring kiri, tak miring kanan. Saya tidur terlentang. Jadi tengah baring, rasa lagi setiap malam rasa macam orang duduk dekat dada. Oleh kerana benda ni dah kerap berlaku dan saya takut nak tidur. Takut saya tak boleh bernafas, tak boleh bangun, saya mati. Jadi saya tidur dekat sofa. Rumah saya ada recliner. Saya pun sandar dekat recliner. Saya recline sikit je, about maybe 20-30 degree kerusi tu, supaya mungkin apa jua yang nak duduk dekat dada saya tak boleh duduk sebab kerusi saya recliner. Tapi sebenarnya saya silap, Casey. Dia kalau nak duduk, baring setengah, baring penuh, tiarap pun dia akan duduk, Casey. Tengah duduk dekat atas sofa dekat ruang tamu, recliner lah dia panggil, recliner dekat ruang tamu, yang mana keluarga saya yang lain semua tengah tidur kan. You know what happened? Tengah baring, tiba-tiba saya tak boleh bernafas. Suddenly dekat tepi recliner ni ada almari tau, Casey. Dia panggil display cabinet. Display cabinet saya ni tinggi daripada bawah sampai ke atas, tinggi, Casey. Dalam tu adalah barang-barang seperti pinggan-pinggan mahal, sudu, pisau mahal yang dimiliki oleh ibu yang dia beli. Dia display dekat dalam tu lah. Dekat dalam tu display cabinet, belakang dia adalah gelas. Nampak cermin refleksi, Casey. Saya nampak ada orang tengah duduk dekat badan saya. Saya bila ternampak, terus saya lawan dan bangun daripada tidur. Scary, Casey. Saya nampak, Casey. Mula-mula saya kena duduk banyak kali sampaikan saya sampaikan saya takut nak tidur, tidur terlentang. Saya tidur dekat recliner. Itu pun tak recline habis, tapi tetap tak boleh bernafas. Saya lawan. Terperanjat saya bila ternampak refleksi cermin ada makhluk, Casey, betul-betul tengah duduk dekat dada saya. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, seterusnya ni saya nak bacakan kisah ni. Kejap sebelum tu, terima kasih sekali lagi pada anda yang sedang menonton Malam Seram. Berikut ni kisah yang terakhir saya nak sampaikan untuk segmen ni lah, yang mana segmen tajaan ni kan, daripada #TimMirzaFai. Sebelum tu jangan lupa untuk dapatkan khidmat jual beli hartanah dengan ejen yang cekap, amanah, bertauliah, ejen Mirza Subari 83832145, Mirza Subari 83832145, ataupun Fai Muni di 83338555 83338555. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah seterusnya begini. Nama saya Rocky. Pengalaman saya, Casey, begini. Waktu tu saya sedang berjalan daripada satu kolong blok ke kolong blok yang lain lah. Saya nak balik ni. So was walking dekat void deck. Satu void deck, dua void deck, tengah jalan bawah. Rumah pangsa ataupun rumah flat. Rumah pangsa, rumah flat bahagian bawah tu, yang mana lantai satu, dekat tingkat satu tu selalunya orang lalu lalang lah. Kadang-kadang dia buat majlis kan. Tapi kisah daripada beliau ni, tengah jalan, tiba-tiba saya ternampak dekat tingkap dapur, Casey. Saya tahu saya tak boleh tegur. Saya tahu saya ternampak sesuatu yang aneh. Akan tetapi saya nampak dekat tingkap dapur. Yang pertama, tingkap dapur orang ni gelap, Casey. Gelap sangat. Dapur dia tak buka lampu pun. Kenapa perempuan ni diri dalam gelap? Bila kita start to realise, kita start faham, data tu dah diproses.
Dia tu tak. Jadi waktu tu saya ni sebenarnya tak nak, saya tak nak terjadi mana perkara ni, benda ni yang berdiri dekat tingkap tu nampak macam orang ke si, tengah berdiri, seorang tengah berdiri. Saya tahu rumah ni rumah orang, ada orang, tapi kenapa perempuan ni diri dalam dapur yang gelap? Hati ni macam nak cakap dekat members tengah jalan lah, samalah nak balik blok tinggal blok sama. Akhirnya saya cakap ke si, Din, kau tengok atas tu, tingkat 2 tu orang ke apa tu? Seram apa? Kata saya. Jadi kawan saya ni, Din ni pun tengok. Dia tengok atas. Kau ni Jalan sampai dekat lobby lift. Casey, para penonton malam seram, sampai dekat lobby lift, saya marah. Din marah saya marah Din. Kenapa menegur dan kenapa lari? Sampailah ke hari ini, saya boleh garanti yang saya ni nampak bukan manusia, Casey. Sebab bila Din keesokan malam balik lambat nak jalan di tempat yang sama, dia nampak susuk tubuh yang sama dekat dapur, tingkap dapur. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Terima kasih atas perkongsian kisah awal tadi tentang macam-macam sebenarnya kalau kita nak cakap tentang jual beli, bukan saja hartanah, barang-barang ya. Yang ini barang-barang yang nak jual ada kena-mengena dengan kisah berikut ini. Okey, begini last story. Okey. Lepas ni saya sambung, boleh? Selepas ini Casey akan sambung jual beli barang, hati-hati. Kenapa agaknya? Kita sambung kejap lagi. Jangan lupa Malam Seram dibawakan khas untuk anda oleh #Team Mirza Fai, jual beli hartanah dengan Mirza Subari 83832145 dan Fai Muni di 83338555. Jom Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah berikut ini berlaku di mana tadi kejap Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya peminat Malam Seram berasal daripada Malaysia. Keep up the good work. Saya suka sangat mendengar rancangan Casey. Dah jadi addicted Casey daripada kerja. Bila nak memandu balik rumah selalunya dengar radio. Sekarang ni dengar rancangan Malam Seram daripada pengirim. Terima kasih banyak dan harap Casey dapat terus kekal mengendalikan rancangan ini. Kalau nak pencen pun at least adakanlah, orang lain buat pun tak apa asalkan ada Malam Seram. Boy, sampai ada request InsyaAllah selagi hayat di kandung badan Okey, kata beliau, kisah saya ni berlaku begini Casey. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Saya ni waktu tu sedang berada dekat ruang tamu tengah tunggu orang hantar barang dekat rumah. Waktu tu perjanjian dalam kiriman message tu dia cakap pukul 10 malam. Saya tunggu sampai pukul 10. Sampai pukul 10 tak ada orang ke si? Tak ada orang datang hantar barang ke ambil barang, tak ada orang langsung. Jadi saya rasa macam datang ke tak ni? Saya cuba message dia beberapa kali, dia tak reply. Orang ni tak reply. Macam mana ni Ini dia duduk kat rumah lah dia kata kisah berlaku dia peminat Malam Seram daripada Malaysia kan. Jadi tengah duduk ni macam mana tak datang-datang ni, aku nak tidur ni, besok nak kerja. So kata beliau, saya duduk dekat ruang tamu, tak apalah kasih dia lagi 1 jam.
kan? Dari jam 10 bergerak sampai pukul 11 malam. Barang yang nak dihantar tu tak sampai-sampai lah. Saya dah rasa macam alamak, takkan nak tidur tutup pintu, nanti nak letak barang, nanti barang hilang. Tunggu lagi, tak apa, sampai pukul 12. Sampai pukul 12. So, saudara para penonton Malam Seram, akhirnya saya tertidur dekat sofa. Pintu rumah terbuka, pintu depan terbuka. Jadi orang ni, dia dah masuk dalam rumah saya. Dia ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Saya bangun, saya nampak parcel man ni datang lah. Saya pun sign, dia pun jalan kan. Masalahnya mula timbul, Casey. Apabila saya bangun daripada tidur, saya ingat lagi, saya pergi dekat depan pintu, saya sign kan. Dan parcel tu saya pegang dekat tangan saya. Oleh kerana dah terlalu penat, saya tak buka, saya letak atas meja, saya naik atas sofa balik, saya tidur, Casey. Tidur. Tak main game, tak Instagram, saya tidur. The next day, Casey, saya dapat panggilan daripada syarikat penghantaran barang ni. Dia kata dekat saya, dia nak minta maaf kerana barang terlewat sampai, kata dia, terlewat sampai. Atas sebab tak boleh dielakkan, dia kata our delivery driver met with an accident. Ya, jadi maknanya pemandu penghantar barang ini terjebak dalam kemalangan jalan raya and was pronounced dead. Telah pun diisytiharkan mati di tempat kejadian, Casey. So syarikat ni try to explain to me kenapa agaknya datang lambat. Tapi pada waktu itu, saya yakin, Casey, semalam malam saya tengah tidur dekat sofa, saya yakin ada orang ketuk pintu, saya buka mata pergi dekat depan pintu, saya malah ada tanda tangan. Tanda tangan dan ada tanda tangan dekat dekat file yang diberikan. Saya pegang barang tu, letak atas meja. Bila ingat tu, saya cari barang. Sampaikan saya tanya isteri saya, mana barang yang semalam saya terima, saya letak atas meja ni, mana. Isteri cakap, barang apa bang, atas meja tak ada barang. Tapi Casey, saya memang pergi dekat pintu, saya memang ambil pen, saya sign, angkat barang, dan saya nampak di depan mata. Sekarang mana dia pergi? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, yang ini Casey boleh call saya. Saya ada kisah mengenai seorang insan yang memang dekat di hati saya, disihir. Jom, telefon sekarang. Okey, dah bunyi Hello, selamat malam seram. Hello. Hello? Ya, siapa bercakap ni? Dia bukan nama saya. Saya letak nama lain lah. Ni anda ada gunakan Bluetooth ke handsfree ke? Sebab bunyi tadi ada gangguan macam bunyi robot Sekarang okey tak? Sekarang banyak bunyi lagi macam lightsaber pula. Macam Star Wars gunakan lightsaber. Okey. Tolong matikan. Adakah sekarang okey? I am your father. Sekarang okey, better sikit. Tadi bunyi macam bunyi robot tadi sikit. Okey, anda kan katakan tadi seorang insan yang anda sayangi disihir. Ini berlaku dah lama ke atau baru? Silakan. Okey, ayah saya merupakan pakar perubatan. Dah lama lah, boleh lebih waktu dari umur dia remaja sampai sekarang. Biasalah kasi macam musuh tu ramai. Dan baru-baru ni ada musuh yang kami pernah rapat tu macam mula macam membalas dendam.
Boleh katakan dalam bulan ni macam insan yang saya sayang tu selalu sakit. Teruk sangat. Sampailah ayah saya ada 3 hari lepas ayah saya cuba buang, tapi benda tu dia hantar yang lain. Sampai mak saya makin mak saya mengaji, makin mak saya sendiri merengek. Tak tahu pasal dia kata panas, ada orang tengok dia. Jadi malam semalam orang tu call tapi dia guna nombor orang lain. Dia tanya khabar keluarga kami sihat ke tak. Saya pun kenal orang tu, jadi kami dah kenal suara dia macam mana. Dia tanya semua ahli keluarga. Dalam boleh katakan dalam minggu yang sama, kami punya ahli keluarga semua kena ganggu kecuali ayah. Jadi bila malam tu malam semalamnya tu tiba-tiba tangan saya macam dah mula sakit, macam yang selalunya lah rasa bisa bila baca ayat kursi tu sakit tu dia macam bergalih dari macam tapak tangan ke siku ke badan. Jadi esok saya tak bagi tahu mak saya ke ayah saya lagi. Jadi tengah hari tu saya balik rumah, saya tengok mak saya tak sihat sangat. Tapi adalah rasa macam nak suruh ayah jampikan, tapi tak apalah, boleh buat sendiri. Lepas tu rupanya saya keluar tu dalam Zohor, mak saya kata ayah saya pegang tu, mak saya terus menjerit-jerit, menangis-nangis. Dan tu kira kali kedua mak saya dirasuk. Tadi anda katakan anda tolong juga bantu mak baca-baca lah. Yang itu kali kelima. Yang Zohor tu kira kali kedua. Dan saya balik rumah tadi dalam pukul 6 lebih. Dalam pukul 6 lebih. Ada macam mak saya sambil macam keadaannya lemah, tapi masih di sisi ayah saya lah. Ayah saya memang tak ada pergi mana-mana. Kebetulan ayah saya cuti. Jadi waktu ayah saya tengah nak ke bilik air tu, tiba-tiba mak saya ni macam dah berubah suara. Macam mak saya boleh katakan macam orang kata separuh sedar lah. Dia kata abang sakit. Jadi dah bila macam ayah saya pegang tu, tiba-tiba mak saya cakap lepaskanlah, sakit. Jadi yang tu kali kedua. Dan ada 2 kali lah waktu sebelum maghrib. Dan kebetulan waktu maghrib tu abang saya datang. Saya rasa macam abang saya tak bagi salam lah. Jadi tiba-tiba abang saya masuk tu, dia dengan wife dia, tapi wife dia pakai tudung. Ada juga salam mak, tapi mak memang tak buka mata. Keadaan mak saya memang lemah sangat lah. Jadi bila tiba-tiba lepas dah salam tu, adalah macam menantu akak ipar saya kata, mak kenapa, sakit lagi ke? Lepas tu macam kita orang semua diam. Tiba-tiba mak cakap, abang ada rambut panjang ni, sedangkan ayah saya masih kat sebelah mak saya. Tapi ayah saya dalam keadaan bersila, mak saya dalam keadaan baring. Abang ada rambut panjang pegang ni, siapa sampai mak saya tunjuklah kat mana. Tapi dalam keadaan yang sama, mak saya tutup mata. Mak saya memang tak buka. Tapi yelah, ayah saya mungkin pengalaman lebih. Ayah saya senyum, terus dia cakap macam tengok tu, rambut panjang lari. Jadi kita orang macam semua macam cengang gila. Terus ayah saya pegang mak saya kat kepala tu, macam mak saya cakaplah tak nak dekat situ. Tiba-tiba mak saya tu macam tersengih, macam pontianak sengih tu. Dia dah mulalah dari start maghrib tu, dia sampailah ke habis isyak, rawatan yang betul-betul ayah saya buat lah. Jadi gangguan ni masih lagi keluarga anda alami lah gangguan ni? Alhamdulillah, lepas rawatan yang kali lepas maghrib tadi tu. Tadi? Alhamdulillah. Tadi? Ya, betul, baru.
Ni anda rasa apakah punca mungkin? Adakah ini mungkin perasaan hasad dengki ataupun apa daripada mungkin pandangan anda sendirilah? Hasad dengki. Bila manusia tak boleh tengok orang bahagia kan. Kira lama jugalah daripada maghrib tu ayah saya suruh abang saya beli garam kasar, limau. Kiranya waktu ayah saya buat solat hajat sebelum macam merawat mak saya. Jadi saya, kakak ipar saya, adik saya semua pegang mak saya. Bila saya macam pegang, siapa yang pegang semua rasa sakit. Macam benda tu macam elektrik kena kat badan jugalah. Jadi orang yang sentuh rasa sakit, mak anda pun rasa sakit lah. Siapa macam dalam masa sama kita pegang, mesti kita baca ayat kursi kan, biar benda tu makin berkurang. Tapi dengan kita sekali nanti dia macam elektrik tu. Jadi saya dekat sini Casey harap dan geng momok yang lain lah juga turut mendoakan anda sekeluarga. Siapa namanya lagi tadi? Aina lah. Aina, okey. Terima kasih Aina, perkongsian yang cukup menarik. Aina ni asal dari mana ni panggilan? Gelang Patah. Dari Gelang Patah, dan semoga Aina sekeluarga lah dijauhkan, dan apa jua yang datang nak mengganggu keluarga Aina ni dapat dihalang lah ya. Sebab benda-benda sihir ni paling menyeramkan adalah dia bukan saja mengganggu seorang, dia mengganggu seluruh keluarga kan. Mengganggu seluruh keluarga jadi susah hati. Dan tapi sekarang ni tadi bila dah dibaca-baca tu selepas maghrib tu nampak okey lah. Lepas ayah saya memang dah suruh abang saya pagar rumah. Tapi rawatan tu agak lama jugalah. Sebab mungkin Allah alam lah cara orang kan. Tak tahu. Jadi keluarga tadi anda kata ayah anda adalah perawat lah kan? Ya. Jadi adakah ayah anda akan terus merawat? Sebab saya rasa mungkin dalam situasi seperti ini agak mencabar kalau ayah nak merawat orang datang ke rumah kan, ataupun pergi ke rumah orang. Memang ayah merawat memang sampai sekarang lah ayah merawat. Kalau ada orang nak datang merawat, ayah masih terima je. Ada last minute ke okey je lah. Jadi saya rasa ni mungkin juga akan menjadi satu kerumitan lah Sebabnya kalau ayah merawat tu dalam rumah sendiri. Jadi kalau benda tu keluar nanti dengan ibu anda dalam keadaan sedemikian, agak membahaya supaya sentiasalah berhati-hati. Dan insyaAllah kita geng momok kat sini mendoakan lah ya, Ain sekeluarga, ibu, ayah, abang Ain sendiri dijauhkanlah daripada apa jua kesukaran yang dihadapi sekarang. Terima kasih Ain sudi berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Selamat malam. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Tadi kisah daripada Ain Ain kirimkan tadi, dia kata Casey call saya mengenai dia cakap mak saya tapi saya gunakan perkataan orang yang disayangi. Sebab saya tahu dalam mesej ni tadi beliau kongsi pun cara dia cakap tenang je. Tapi tak tahulah hanya Allah saja yang tahu perasaan sekeluarga tu ketika ibunya diganggu kan. Bila baca ayat kursi katanya macam kena elektrik kesakitan dia tu. Masya-Allah. Saya rasa kita doakan semoga keluarganya lah dijauhkanlah daripada apa jua gangguan lah. Ayah tolong orang sekarang ni keluarga pula kena ganggu. Hentikanlah ya. Okey, terima kasih pada semua yang sudah menonton Malam Seram. Saya akan bacakan kisah berikut ini. Ini datangnya daripada mana tadi? Ni dia. Assalamualaikum Casey dan geng-geng momok sekalian seantero dunia. Seantero dunia Nama saya Mazlan. Nama saya Mazlan. Saya nak berkongsi satu kejadian pengalaman saya ingat lagi. Saya dekat rumah tengah duduk. Tiba-tiba datang jiran sebelah.
Datang kat rumah dia tuk 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 tuk, tuk ketuk kuat ke si. Tuk 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 tuk. Saya pun buka pintu, nampak jiran saya lah. Anak makcik minta tolong. Kami memang berbual, tapi waktu tu saya tengah tengok TV dekat ruang tamu, dengar bunyi ketukan. Saya buka pintu. Kau ni terpanjat aku, macam nak pecah aku ketuk pintu rumah aku. Jiran saya ni orang dia manis ke si. Waktu saya buka pintu nampak dia terperanjat jugalah, tapi ada terasa. Amboi kemain abang Nasib baik dia ada disclaimer, jangan takut kisi, saya single. Okey. So jiran saya ni cakap dekat saya. Dia kata, Lan, tolong aku dekat rumah aku. Waktu tu saya ni tak fikir dan tak tanya soalan kisi. Saya buka pintu, saya terus pergi rumah jiran sebelah. Kata Mazlan saya pergi rumah jiran sebelah. Masuk dalam rumah, saya ingatkan dia minta tolong, mungkin ada lipas. Saya masuk rumah jiran, kemudian sampai dekat dalam ruang tamu, jiran tengah berdiri dekat depan pintu ni. Saya tengok kiri kanan, rumah dia gelap ke si? Gelap. Televisyen mati, tak ada lampu. Saya buka lampu, tak boleh on. Kenapa ni? Asal lampu tak boleh on? Kemudian saya tanya soalan Cepu Mas, mana kau punya insecticide? Spray mana spray? Tanya saya kepada jiran. Jiran tanya, spray? Kau nak buat apa? Yalah, lipas kan? Lipas tu dekat mana? Tanya saya kepada jiran saya. Jiran cakap, Lan, bukan lipas. Habis? Dah tu kau panggil aku apa pasal? Sini. Saya pun dekat dengan dia. Dia bisik dekat telinga saya. Dia kata tadi dia tengah duduk, tengah main phone. Tiba-tiba rumah dia gelap, blackout. Boom. Lampu mati. First dia nak minta tolong saya, macam mana nak hidupkan balik semua lampu-lampu tu. Yelah, maknanya nak kena pergi dekat circuit breaker lah kan. Mesti ada power yang terturun. Yang kedua, selepas lampu mati, tiba-tiba dia perasan dekat dalam bilik macam ada orang hitam ke si. Tengah berdiri dalam bilik dia. Yang kedua dia cakap, kau boleh tolong tak pergi dekat bilik aku tengok, ada tak orang tu ada tak lagi dekat situ. Casey, ingatkan lipas dah berkobar-kobar, semangat keluar daripada rumah Casey. Maklumlah anak makcik ketuk pintu. Rupa-rupanya pasal benda lain. Saya pun cakap dekat dia lah, yang mana saya boleh tolong, tapi untuk macam bersihkan rumah tu makan masa. Tapi saya boleh hidupkan balik switch dalam rumah tu lah. Pergi dekat circuit breaker, saya on aja circuit breaker tu. Kemudian lampu semua menyala. Dan saya cakap dengan dia, jangan tutup lampu, buat bodoh. Biarkan. Keluarganya tidak ada di rumah, ibu dan ayahnya keluar seketika. Jadi waktu tu saya tengah rancak berbual dengan dia lah, seronok berbual. Daripada setakat nak tolong buka switch lampu tu yang power trip, depan rumah berbual sampai 20 minit kisi, tak stop. Itulah pengalaman yang dikongsi. Sampai ke hari ini saya tertanya-tanya, benda hitam yang berdiri sedang memerhatikan dia tu, apa tu? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah daripada pengirim kita. Ada yang, Casey boleh call saya, Casey call saya. Sekejap lagi saya check kiriman-kiriman WhatsApp dan juga WhatsApp voice note ataupun WhatsApp anda untuk saya telefon anda lah. Baik, sebelum tu terima kasih kepada Mali atas sumbangan superstiker anda. Anwar Al-Idrus katanya, salam Ramadan semua ya, dan Casey selamat. Selama ini maghrib tunggu kita, tapi kali ini kita pula tunggu maghrib padan mukaku. Macam tu Okeylah, terpulanglah macam mana awak tengok keadaan. Yang ini daripada Nita Jasmine. Terima kasih atas sumbangan anda Nita Jasmine. Ada asam rebus keladi. Masya Allah, sumbangan daripada asam rebus keladi. Katanya, salam, minta tolong sedekahkan Al-Fatihah buat adik saya yang bernama
Rahayu binti Abdul Rahman yang pergi menghadap ilahi 3 hari lepas. Sedih kerana tak boleh balik KL. Jazakallah khair, kata beliau. Beliau mungkin berada di Singapura dan kalau nak balik ke KL ni adalah prosedur-prosedur yang harus dilalui. Jadi kita doakan ya. Kalau nanti nak bangun solat subuh, ingat nama Al-Fatihah untuk Rahayu binti Abdul Rahman. Terima kasih Asam Rebus Keladi atas sumbangan anda ya untuk Malam Seram. Emilia Jamaluddin juga yang berada di US. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KC Gang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk doa-doa semalam. Semalam KC tanya tentang khatam Quran. Saya beruntung kerana hari-hari saya diajar mengaji sejak kecil dan saya khatam berkali-kali hingga ke hari ini. Oh, Alhamdulillah. Hari ini saya tak bertugas sedang makan nasi lemak. Wow, nasi lemak US Mesti rasa dia lain sikit lah Okey, terima kasih Nita Jasmine. Assalamualaikum KC Geng Momok. Maaf lama saya tak live pasal selalu tidur awal. Pagi hari buka mata je dengar Malam Seram. Salam buat Abang Roy Salam buat Abang Roy. Terima kasih. Kita sambung kisah yang terakhir. Okey, saya tengok kalau ada yang nak suruh KC telefon lagi tak. Yang ini apa ni WhatsApp. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Pengalaman saya pendek saja. Saya pernah turun tangga, lift rosak pukul 11 malam. Jadi saya turun tangga nak pergi ke kedai. Dekat tangga KC, saya nampak ada orang tengah duduk. Tapi hairan, semakin saya dekat, semakin meremang bulu rumah. Terus batalkan niat, terpaksalah saya naik tangga, turun tangga sebelah hujung bangunan. KC, bila saya dah sampai dekat bawah di tingkat 1 tengah nak jalan, saya dengar bunyi mengilai sungguh kuat. Itu kiriman daripada Ajak Ajak ke Ajak ni? Ajak lah saya rasa. Okey, kita telefon sekarang yang ni. Mana tadi? Okey, ini kisah satu lagi kiriman daripada pengirim kita yang bernama KC. Call saya ada cerita tentang hantu tangga. Macam tadi baru cerita jom kita telefon hantu tangga. Hello KC. Hello. Siapa bercakap ni? Saya Jeff, berasal dari Sabah. Oh, orang Sabahan Apa khabar orang Sabah? Sihat? Sihat KC. Dan anda kata tadi tentang hantu tangga. Apa yang terjadi hantu tangga ni? Silakan. Okey, ceritanya macam ni KC. Semasa tu saya dengan adik saya baru balik dari Sabah ke Johor. Okey. Ke rumah mak saya. Sabah Johor jauhnya. Lepas tu rumah mak saya kat Johor. Okey. Dan masa tu kita orang pun sampai rumah mak saya. Dan rehatlah, kita orang penat kan, kita orang berehat dekat bawah tangga tu, tidur. Lepas tu saya dengan adik saya ni tengah cerita pasal pengalaman kat Sabah lah. Tengah bual. Tiba-tiba ada penyapu baling dekat atas tangga. Dia baling ke bawah macam tu. Lepas tu KC, dalam beberapa saat kemudian tu ada perempuan turun. Dia betul-betul berdiri kat sebelah kita orang. Lepas tu adik saya pun loncatlah ke tempat saya. Dia loncat, dia peluk saya. Saya pun terus buka YouTube, buka surah. Lepas tu perempuan tu pun terus ke tandas. Lepas tu saya berdiri. Saya buka lampu kat tandas, tak ada siapa-siapa. Dia macam gaib. itulah cerita dia. Dia gaib Sorry KC. Tadi tidak, ketika anda bercerita tadi tu, dekat belakang tu ada bunyi hantu-hantu seram Ada. Boleh dengar sikit bunyi hantu-hantu? Okay. Boleh dengar sikit suara hantu-hantu ramai-ramai tu? Cuba dengar sikit.
Jauh-jauh Casey, jauh. Oh, jauh. Terima kasih. Okey, itu je cerita dia. Terima kasih. Sorry, Ya, tak terima seram. kasih. Tak apa, terima kasih. Ya. Baik, tu kisah yang second last lah. Okeylah. Kita nak sambung satu lagi cerita sebelum saya akhiri malam seram. Kawan tengah cerita, dia sibuk kat belakang. Baguslah, dia set the mood lah. Jom. Kisah yang terakhir ini kiriman daripada, tajuk dia Hantu Bumbu. Apa tu bumbu? Hantu Bumbu. Jom kita dengar kisah dia. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Casey, apa khabar? Yang sedang menonton, apa khabar? Nama saya Israp. Israp? Macam pernah dengar nama ni Israp. Nama saya Israp. Saya nak berkongsi kejadian yang berlaku pada saya. Saya ni gemar memancing dan menangkap ikan. Saya ada membuat sejenis pukat menangkap ikan yang saya panggil bumbu. Dipendekkan cerita, bumbu ini saya akan pasang dekat tebing-tebing sungai, di mana kalau ikan berenang masuk ke dalam, tak akan boleh keluar ikan berkenaan, kecuali kalau ada binatang-binatang memerang yang akan makan ikan-ikan saya dalam bumbu. Jadi Casey, begini pengalaman saya. Waktu saya tangkap ikan tu, pada waktu malam, saya terdengar Casey, ada suara orang minta tolong. Tolong, tolong. Bila dengar suara tu, pertama kali saya rasa takut Casey. Mata saya mula scan cari daripada mana datang suara yang minta tolong tu. Akhirnya saya dapat tahu suara tu datang daripada dalam bumbu yang saya ada. Casey, bila saya keluarkan daripada air, suara tu datang daripada bumbu. Dia kata, "Tolonglah. Tolong lepaskan aku." Waktu tu saya tahu saya dah tangkap sesuatu. Tapi saya tak nak lepaskan. Saya kata pada dia, "Aku tak akan lepaskan kau. Kalau engkau nak lepas, engkau kena kasih aku banyak tangkapan ikan. Bukankah dekat sungai ni tempat kau tinggal?" Casey, saya pun biarkan bumbu istimewa tu letak dekat tepi sebab dia terperangkap dekat dalam, tak tahu macam mana benda tu kononnya boleh masuk. Saya pasang bumbu yang lain, Casey. Pasang dan tunggu sampai keesokan harinya. Casey, terperanjat Casey. Apabila apa yang saya minta dapat, kesemua bumbu-bumbu saya ni penuh dengan ikan. Daripada ujung sampai ke ujung, bila angkat ikan Casey sampai terkeluar nampak ekor. Angkat lagi. Angkat. Banyak Casey. Saya tak buat cerita Casey, banyak sangat ikan saya. Kemudian saya teringat janji saya dengan benda tu. Kau kasih aku ikan, aku lepaskan kau. Saya pun pergi dekat air, saya rendam dengan air. Kemudian saya kata, pergi. Itu sekalilah saya dapat jumlah ikan yang terlalu lumayan, kerana ada benda terperangkap dekat dalam. Dan kisah ini saya tak kongsi dengan ramai orang sebenarnya. Casey adalah orang ketiga atau empat saya ceritakan
dan semoga Casey boleh baca dan kongsi dengan geng momok yang lain. Bayangkan saudara, dengar suara orang minta tolong. Rupanya dalam pukat tu ataupun dalam bambu tu ada benda yang terperangkap dan dia buat sekarang saya nak tanyalah bila kita buat perjanjian dengan makhluk jin boleh ke? Contoh kalau dalam tu jin kata, aku keluarkan kau boleh, tapi kau kena kasih aku banyak ikan. Kalau tak aku tak keluarkan kau. Dia letaklah pukat-pukat dia ataupun letaklah bambu dia. Keesokan hari dia periksa, benda tu penuh dengan ikan semua. Ni kalau macam ni okey tak? Dia minta izin apa? Dia minta izin. Dia bukan main apa ni, tak minta izin dia bukan main melagau, main buat, tapi dia minta izin. Tanya, boleh tak tolong aku? Dan benda tu mungkin berkata, boleh tolong. Jadi apakah pendapat pandangan anda bila kita minta tolong dengan tolong? Itulah Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Yang ini daripada pengirim kita bernama mana tadi tu kejap tadi saya ternampak ada private message datang daripada ini dia daripada Hanafi. Casey, boleh tak Casey tanya para penonton Malam Seram berkenaan dengan dilema saya ni? Okey, dilema dia macam ni kejap. Mana saya punya muzik? Tahun ini anak saya yang berusia 12 tahun akan menduduki ujian penting iaitu peperiksaan tamat sekolah rendah PSLE. PSLE ini ramai orang akan tertekan, ibu dan ayah pasti akan tertekan kerana peperiksaan ini akan membenarkan anak anda untuk pergi ke sekolah-sekolah menengah yang terbaik ataupun tidak. Saya tertekan Casey. Malah saya dah berikhtiar untuk dapatkan kelas tuition dan mendapatkan guru tuition datang ke rumah untuk mengajar. Dan bila saya luahkan perasaan saya ni pada ibu mertua saya tentang saya khuatir, ibu mertua saya kata, dia ada air, kau kasih Shima minum. Saya tanya ibu mertua, datang air ni dari mana? Dia kata, jangan tanya. Aku pun sayangkan cucu aku. Takkanlah aku nak kasih cucu aku minum racun. Kata ibu mertua, masalahnya saya tahu Casey, takkanlah ibu mertua saya nak kasih dia racun. Saya tanya, air ni asal mana, dapat mana? Dia tak nak bilang. Dia kata, rahsia. Kau kasih si Shima tu minum. Dia sampai, ibu mertua saya ni sampai pesan pada isteri. Dia tanya, dah minum belum Shima air tu? Saya masih belum lagi kasih anak saya minum air tu. Dan saya pun tak nak menyinggung perasaan ibu mertua saya. Saya tak tahu air tu dari mana. Dia cuma kata, kasih je, kasih. Perlu tak saya buat ataupun tidak? Tinggalkan komen. Itulah pertanyaan untuk kisah yang terakhir malam ini dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Casey undurkan diri. Jumpa lagi di lain kesempatan dalam rancangan Malam Seram. Oh, esok saya ada eksklusif konten untuk yang telah melanggani konten berbayar Malam Seram. Terima kasih pada semua yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Dan minggu depan saya ada special episode menampilkan Suhaimi Yusof yang berkongsi pengalaman seram. Ya, bukan satu, malah ada 1 hour special dengan Suhaimi Yusof. Saya gunakan nama Malam Kelakar Seram.
Sebab dengan Abang Suhaimi ni, dia cerita kadang-kadang dia serius. Tiba-tiba nanti masuklah benda yang kadang-kadang tergelak jugalah. Jadi minggu depan saya akan beritahu tarikhnya. Nanti bolehlah sama-sama saya akan buatkan malam seram pada mungkin hari Khamis, malam Jumaat mungkin pada minggu depan. Dan pada semua, kalau tidak berkesempatan untuk jumpa, selamat berpuasa yang akan menjelang nanti. Ya, semoga bulan Ramadan ini menambahkan lagi kita punya keisanan, ya, kita punya bukan saja keisanan, kita punya kesabaran dan macam-macam lagi lah benda-benda yang positif ni. InsyaAllah semoga juga diberikan kita kekuatan untuk mengharungi bulan Ramadan di waktu COVID-19 ini. Ya. KC undurkan diri dan selamat malam. Oh ya, sebelum tu doakan esok saya, hari ni lah, bukan esok hari ni dah Sabtu. Hari ni saya akan interview ustaz. Saya akan buat dalam 3-4 rakaman macam tu lah untuk rancangan khas bulan Ramadan. Ini adalah rancangan untuk menyokong mengumpul dana Masjid Al-Amin, ya, Masjid Al-Amin di Bukit Panjang. Jadi hari ini adalah Ustaz Syafiq telah membantu saya untuk dapatkan informasi tentang topik-topik yang akan diketengahkan. Terima kasih pada Ustaz yang sudi berkongsi terketang Ramadan, ya. Nanti ini nampak banyak Ustaz kasih saya tip-tip untuk tanya lah. Jadi saya akan temu bual seorang Ustaz yang saya akan interview esok, Ustaz Faisal Ayub. Ya, akan kasi temu bual untuk rancangan istimewa Ramadan untuk kumpul dana masjid. Alhamdulillah. Baik, Keso undurkan diri dan jumpa lagi di lain kesempatan dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod.